على أشرف سيدنا ونبينا محمد عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير وبعد. وبسندنا المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث الثالث أركان الإسلام قال عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال, daripada Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu terbina dengan 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yaitu mengucap syahadah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, bahawa sesungguhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji di Baitillahil Haram, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Syarahan. Qala al-musannifu rahimahullah an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ay an Abdullah wa abihi Umar, yaitu radhiyallahu anhuma maknanya apa? An Abdullah wa abihi Umar. Ini redha Allah Ta'ala kepada kedua-duanya, yaitu Sayyidina Abdullah dan ayahnya. Wa asyara al-musannifu bidzalika ila annahu yanbaghi liman yadhkuru sahabiyan wa li abihi suhbah an yataradda anhuma. Jadi ini isyarat daripada musannif, yaitu al-Imam An-Nawawi, bahawa sepatutnya sesiapa yang menyebut nama seorang sahabat dan ayahnya juga lahu suhbah, yakni bersahabat dengan Nabi, maka mengucapkan taraddi, iaitu radhiyallahu anhu, kepada kedua-duanya. Disebut radhiyallahu anhuma. Tamam. Min tarjamati Sayyidina Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ini biodata Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Aslama Abdullah hadha, ini telah Islam Sayyidina Abdullah yang kita sebutkan ini, bi Makkah ma'a abihi wa huwa saghir, bersama dengan ayahnya ketika dia kecil. Sayyidina Abdullah bin Umar masuk Islam di Makkah bersama dengan ayahnya, dan waktu itu dia masih kecil. Wa hajara ma'ahu ila al-Madinati, dan beliau berhijrah bersama dengan ayahnya Sayyidina Umar ke Madinah Al-Munawwarah. Wa kana min fuqaha'is sahabati wa muttaqihim wa zuhadihim, dan beliau termasuk salah seorang daripada fuqaha sahabah, termasuk seorang yang faqih, alim di kalangan sahabah, dan seorang yang sangat bertakwa, dan seorang yang sangat zuhud. Dia salah seorang daripada kelompok itu. Hajja sittina hajjatan, melaksanakan 60 haji. Wa'tamara alfa umrah, dan beliau telah melaksanakan 1000 kali umrah. Jadi kalau 60 kali haji, dia punya kita punya anggaran, kalaulah umrah tadi dilaksanakan ketika haji, bahagi tengok. 1000 kali dengan 60. Berapa? Berapa? 60,000? Dia ni 1000 kali dengan 60. Macam mana boleh jadi 60,000?
Aha. Nama 1000 kali dengan sekali, pada bahagi dengan 60. Ustaz silap. 16 lebih kurang. 17 kali lah lebih kurang. Boleh kata 17 kali lebih haji dalam masa 17 kali lebih umrah. Maksud 1 kali haji, beliau mungkin melaksanakan 17 kali umrah. Tu kalau waktu haji tadi saja dilaksanakan umrah. Mungkin umrah waktu lain. Sebahagian masyayikh yang saya jumpa sendiri dengan muridnya, Ustaz Baydawi ada cerita, kata guru beliau Kiai Sufyan Miftahul Arifin melaksanakan umrah sehari sebanyak 7 kali. Sehari 7 kali umrah dalam bulan Ramadan. Itu dia. Dan dia tukang tolak. Hatta kalau kata, kalau kita ditolak atas kursi roda sekalipun, tak larat nak duduk atas kursi roda tu. Habis umrah, terus keluar pergi ke Tanah Naim balik. Mai balik sambung lagi. 7 kali umrah. Kata Ustaz Baydawi waktu dia tolak tu tak rasa apa. Kok sakit ke, rasa penat ke, letih ke, tak ada apa. Tapi habis 7 tu baru rasa penat. Masa doktor tolak tak ada apa dia kata. Rasa biasa. Yang Kiai Sufyan meninggal waktu ketika sedang solat di Makkah Al-Mukarramah, dimakamkan di Ma'la. Dan beliau melaksanakan umrah 1000 kali umrah. 60 kali haji, 1000 kali umrah. Wa a'taqa alfa raqabah. Dan beliau telah membebaskan 1000 orang hamba. Ini pemurah beliau. Hamba bukan murah. Hamba seorang bukan RM1. Hamba mahal harga dia. Sama macam kalau kita beli kereta. Dan jadi harta kan? Dan juga akan jadi milik. Dan dia bebaskan 1000 orang hamba. Wa hamala ala alfi farasin fi sabilillah. Dan beliau membawa di atas 1000 ekor faras. Faras apa dia? Kuda. Kan? Di atas 1000 ekor kuda di jalan Allah Ta'ala dibawa penuh dengan barang tunggangan. Wa atahu 22,000 dinar fi majlisin falam yaqum hatta farraqaha. Dan beliau membawa 20,000 dinar. 20,000 dinar. Dalam satu majlis, dan dia tidak bangun selagi mana tidak selesai membahagikan 20,000 dinar tadi. Murah. 20,000 dinar, kalau sekarang ni harga lebih kurang 900, kalau lah, kita kira api lah, 900. 20,000 kali 900. 20,000 kali apa? Kali 9 ish apa ni? $18 juta lebih kurang. Kalau duit lah 18 juta. 18 juta ringgit dibawa dalam majlis, bahagi sampai selesai dalam majlis. Wa kana katsiran ma yataqarrabu bima yu'jibuhu wa yastahsinuhu min malih. Walamma 'arafa ariqa'uhu minhu dhalik kanu yuqbiluna 'ala at-ta'ati wa yulazimuna al-masjida liyu'tiqahum. Dan dia suka untuk ma yataqarrabu bima yu'jibuhu wa yastahsinuhu min malih. Dia akan sedekah dengan apa yang dia ta'ajub, yang dia suka, lagi dia sedekah. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Bila mana hamba-hambanya tahu tentang sifatnya begitu, maka hamba-hambanya semua jadi baik. Maka pergi masjid semua. Hak pergi masjid, dia akan bebaskan. Maksudnya yang mulazamah dengan ibadah, yuqbiluna 'ala ta'ah, ikut cakap dia, taat kepada Allah, lazim dengan masjid, dia akan bebaskan. Maka mereka pun semua pakat jadi rajin. Faqila lahu innahum yakhda'unak. Maka orang pun bagi tahu sebenarnya hamba-hamba ni nipu ya. Mereka bukan sungguh pun. Yang mana? Mereka ni hanya
Hanya menipu saja nak dapatkan dalam kereta. Dalam kereta hitam. Allah beritahu kat mana kunci kereta mana? Kat jerah. Ada buku baby dalam tu. Misi mana? Hah? Tu bebek siapa? Maka ni hanya menipu saja kata apa ni orang-orang yang main melapor kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka apa kata beliau? Man qada'ana billah, siapa yang menipu kami dengan sebab Allah, in qada'na lahu, maka kami akan tunduk dengan tipuannya tersebut. In qada'na lahu. Itu macam tu maksud dia. Siapa yang tipu kami kerana Allah, in qada'na lahu, maka kami tunduk dengan tipuan tersebut dan kami bebaskan dia. Wa kana indahu jariyatun yuhibbuha, dan beliau ada seorang hamba perempuan yang sangat dia cintai. Faqala laha inni sami'tu Allah ta'ala yaqul, dan kata Sayyidina Abdullah bin Umar kepada hamba perempuan yang dia kasihi tadi, aku telah mendengar Allah Ta'ala menyebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tak akan dapat kebaikan sehinggalah kamu menghadiahkan perkara yang paling kamu cintai. Fadhhabi fa anta hurrah liwajhi Allah Ta'ala. Maka pergilah kamu bebas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bebas liwajhillah, maksudnya dengan hanya semata-mata ikhlas kerana Allah Taala. Summa ankahaha nafi'an, dan kemudian beliau menikahkan hamba yang dia cintai tadi dengan Sayyidina Al-Imam Nafi', murid beliau. Wa qala laula anni la a'udu fi syai'in ja'altuhu lillah lanakahtuha. Kalaulah tak kerana aku ni tak akan kembali balik semula kepada benda yang telah aku jadikan kerana Allah, maka aku akan nikah dengan dia. Masalah aku dah bebaskan dia liwajhillah, maka aku tak akan ambil balik, kata beliau. Walaupun dia sangat kasih dengan hamba tersebut. Ini sifat beliau. Wa kana nafi'un hadha raqiquh. Wa kana nafi'un hadha raqiqahu. Adalah Sayyidina Nafi' itu adalah hambanya. Fadufi'a lahu fihi 10,000 dinarin, dan beliau telah memberikan kepada Sayyidina Nafi' 10,000 dinar. 10,000 dinar. Masya-Allah. 10,000 dinar maksudnya 9 juta. Faqala lahu Asim bin Muhammadin, maka kata Sayyidina Asim bin Muhammad, ya Aba Abdurrahman, fama tantaziru an tabi'a? Faqala fahalla ma huwa khairun min dhalik, huwa hurrun liwajhillah. Maka kata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, Asim bin Muhammad kata kepada beliau, ya Aba Abdurrahman, fama tantaziru an tabi'a? Apa yang kamu tunggu? An tabi'a maksudnya dijual sahaja. Maka kata beliau, faqala fahalla ma huwa khairu min dhalik, ada benda yang lebih baik lagi daripada apa yang patutnya aku buat tadi, maksudnya dijual. Minta maaf. Sayyidina Nafi' radhiyallahu anhu hamba Sayyidina Abdullah bin Umar. Fadufi'a lahu fihi 10,000 dinar. Diberi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar untuk dibeli. Orang nak beli Sayyidina Nafi'. Harganya 10,000 dinar. Maksudnya harga lebih kurang 9 juta. Ni orang main tawar dekat Sayyidina Abdullah bin Umar, saya nak beli Imam Nafi'. Nak beli Nafi'. Kamu punya hamba. Dan saya akan bagi kepada kamu 10,000 dinar. Itu sebenarnya. Silap baca lagi. Maka Sayyidina Asim kata, nak tunggu apa lagi? Fama tantaziru an tabi'a? Tunggu apa lagi? Jual saja. 10,000 dinar. 9 juta ringgit. Faqala fahalla ma huwa khairu min dhalik? Ada benda lebih baik lagi daripada tu. Daripada 10,000 dinar. Apa dia? Huwa hurrun liwajhillah. Dia merdeka di jalan Allah. Tu dia. Merdeka tu. Dan tu yang diharapkan oleh setiap hamba. Faham?
Dan Imam Nafi' adalah murid besar kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan beliau imam kabir, alim kabir. Tamam. Waji'a lahu wa huwa maridun bi unqudi 'inab. Faja'a miskinun. Satu hari dibawa kepada beliau ketika sedang sakit, dia sedang sakit. Sayyidina Abdullah bin Umar sedang sakit dengan satu gugusan anggur. Kemudian datang seorang miskin, faqala utuhu iyah. Bagilah kepada orang miskin tersebut. Fadhahaba ilaihi insanun fashtarahu minhu. Kemudian ada orang lain datang dan dibeli pula daripada hamba tersebut, orang miskin tadi. Sumaja'a bihi ilaihi. Nah. Kemudian datang lagi dibawa anggur pula kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Faja'ahul miskinu yas'aluh. Miskin tu datang minta lagi. Faqala utuhu iyah, bagi kepada orang tadi, kepada miskin tadi. Fadhahaba ilaihi insanun fashtarahu minhu. Maka ada orang pergi beli pula lagi anggur tadi kepada miskin tadi. Nah. Wa arada as-sa'ilu an yarji'a famuni'a. Falau 'alima ibn Umar bidzalika al-unqud ma dhaqahu. Nah. Fa arada as-sa'ilu an yarji'a famuni'a. Maka orang yang minta tadi, miskin tadi, dia nak patah balik lagi. Nabi minta sekali lagi. Dia tahu, kata kalau minta Sayyidina Abdullah bin Umar memang akan dapat. Lepas tu dia akan dapat duit 2 kali. Dah dia minta kali pertama, Sayyidina Abdullah bin Umar bagi. Ada orang pergi beli pula dekat orang, mungkin anggur payah dapat di sini kan waktu tu. Anggur payah dapat. Kemudian bila dah dapat ni benda yang mahal. Benda yang diinginkan oleh orang datang ke Madinah, ada anggur. Zaman tu. Dan kemudian bila dibawa kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, miskin tadi datang minta, Sayyidina Abdullah bin Umar suruh bagi walaupun dia teringin. Dia suruh bagi. Kemudian ada orang datang pergi beli pula dekat miskin tadi anggur tersebut untuk bagi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian miskin tadi datang sekali lagi, tamak. Datang sekali lagi, minta sekali lagi. Maka dibagi lagi. Beli lagi kali yang ketiga. Beli yang kali yang ketiga, arada as-sa'ilu an yarji'a famuni'a. Dia nak patah balik sekali lagi. Nak minta, maka dihalang. Falau 'alima ibn Umar bidzalikal unqud ma dhaqahu. Kalaulah Sayyidina Abdullah bin Umar tahu bahawa gugusan anggur tersebut adalah daripada belian yang ketiga, adalah daripada orang yang sama, maka dia tak akan makan buah anggur tersebut. Kerana dia tak akan ambil balik benda yang dia bagi. Maksudnya dia tak tahu. Dan orang tu beli, dan Sayyidina Abdullah bin Umar mungkin kali ketiga tu dia ingat, kata yang tu baru beli pula untuk beliau. Waja'ahu sa'ilun faqala libni. Ada seorang lelaki datang minta kepada beliau dan kata kepada anak beliau, kata Sayyidina Abdullah bin Umar kepada anaknya, a'tihi dinar, bagi kepada dia 1 dinar. Falamman sarafa qala lahu ibnuhu, taqabbalallahu minka ya abatah. Bila mana lelaki tadi pergi, maka kata anak beliau kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, anak dari Sayyidina Abdullah bin Umar kata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, taqabbalallahu minka ya abatah. Maka Allah menerima daripada kamu hadiah dan sedekah kamu tadi, wahai ayahku yang tercinta. Faqala, law alimtu anna Allah azza wa jalla taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqatan wahidatan bidirhamin wahidin lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut. Nah, kata beliau, wahai anakku, kalaulah aku tahu bahawa Allah Ta'ala menerima kepadaku walau 1 sujud sahaja yang aku sujud, atau sedekah yang 1 je daripada 1 dirham, lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut. Dan tidak ada benda yang ghaib yang paling aku cintai melainkan kematian. Atadri mimman yataqabbalullahu? Kamu tahu daripada siapa Allah terima? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah Ta'ala menerima daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu maksudnya. Aman? Walaupun dia bagi, tapi dia masih lagi mengharapkan kepada Allah, moga diterima oleh Allah Ta'ala. Ini jiwanya Sayyidina Abdullah bin Umar. Wa kana yaqulu la yusibu 'abdun syai'an minad dunya illa intaqasa min darajatihi 'inda Allah 'azza wa jalla wa in kana 'ala Allah karima. Kalau seorang di kalangan hamba tersebut, yusibu 'abdun syai'an minad dunya, dia mendapat, la yusibu 'abdun, tidaklah seorang hamba tadi mendapatkan habuan daripada dunia, melainkan akan berkurang darjatnya di sisi Allah, wa in kana 'ala Allah karima, walaupun di sisi Allah dia orang yang mulia. Maksudnya
mengharapkan dunia. Hamba ini mengharapkan dunia dan berlazat dengan dunia tersebut, maka akan berkurang kedudukannya. Itu nak kena ahlullah, hati mereka sentiasa dijaga dengan perkara tersebut, agar tidak masuk dalam hati mereka dunia dan diletakkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min manaqibihi radhiyallahu taala anhu, di antara manaqib Sayyidina Abdullah bin Umar, annahu kharaja fi ba'di asfarih, beliau keluar satu hari dalam sebahagian musafirnya, fabainama huwa yasirun, sedang beliau bergerak berjalan, idh wajada qauman wuqufan faqal ma li haula'il qaum, maka dia tengok ada orang berdiri ramai-ramai dan kemudian ditanya, ma li haula'il qaumi, qalu asadun 'ala at-tariq. Maka mereka pun bagi tahu, kata ada singa di jalanan, qad aqafahum, yang menakutkan mereka, fanazala an dabbatihi thumma masya ilaihi hatta akhadha bi udhunihi wa nahahu 'anit tariq. Sayyidina Umar turun, Abdullah bin Umar turun, jalan pergi kat singa tu, pegang telinga singa, tarik pergi tepi jalan. Masya-Allah. Tarik telinga singa pergi tepi jalan. Orang nak pergi lalu, hampir duduk tengah jalan. Dia pergi tarik telinga singa pergi tepi. Ruwiya lahu an Rasulillah, rawa lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya lahu. Tamam. Ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 1630 haditsan. Telah diriwayatkan daripada beliau, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa ratus hadis, berapa ribu hadis? 1630 hadis. 1630 hadisa, 1630 hadis. Wa 'asha 84 sanatan, dan beliau hidup selama 84 tahun. Umurnya 84 tahun. Wa mata bi Makkah syahida, dan beliau wafat di Makkah syahid. Beliau dimakamkan di satu tempat di Makkah, bukan di Ma'la, satu tempat yang lain. Tak ingat nama tempat dia. Dan makam beliau ma'ruf. Diketahui oleh ahlullah, orang-orang yang duduk di Makkah, yang ahli sunnah wal jamaah, ini tahu tentang makam tersebut. Wa sababuhu, dan sebab kenapa beliau wafat dalam keadaan syahid, dia syahid. Annal hajjaja khataba yawman fa akhara as-salata. Satu hari Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi berkhutbah sehingga solat jadi takhir. Akhara as-salata. Sembahyang terpaksa ditakhir kerana khutbah dia yang panjang. Faqala lahu ibn Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar kata tu, inna syamsa la tantaziruka. Matahari bukan tunggu kamu, dia kata. Inna syamsa la tantaziruka. Matahari tak tunggu kamu. Marahlah Hajjaj, kan zalim. Faqala lahu al-Hajjaj, laqad hamamtu an adriba alladhi fihi 'ainak. Aku teringin nak potong benda yang ada dua mata kamu tu. Apa dia? Kepala. Dia tak sebut kepala. Dia kata, laqad hamamtu an adriba alladhi fihi 'ainak. Saya teringin nak potong, dia kata, apa yang ada dua mata kamu padanya, iaitu kepala kamu. Faqala lahu ibn Umar, innaka safihun musallat. Yang ni bodoh, kata dia. Safihun musallatun. Fataghayyara min dhalik. Dah apa kena kata safih itu, bodoh tu, terus berubah muka Hajjaj. Wa amara rajulan fasamma tarafa rumhin wazahimhu atau wazahamahu fi tawafi hatta wada'ahu ala qadamih. Dan riwayat kata di Mina. Ni dalam ni sebut kata di tawaf, waktu tempat di tawaf. Bahkan kata di Mina. Waktu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar sedang berada di Mina, waktu wukuf, waktu ketika mana bermalam di Mina, ketika haji, maka Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi arahkan seorang lelaki, diletakkan di hujung tombak dengan racun,
Kemudian bila berjalan tepi Sayyidina Abdullah bin Umar, dicucuk kaki Sayyidina Abdullah bin Umar. Betul. Ke jalan sebelah, dia tak, bukan tikam kaki. Bagi racun masuk dalam badan. Nah, hal ini disebut kata waktu tawaf. Waktu tengah tawaf tu bawa tongkat, cucuk kaki Sayyidina Abdullah bin Umar. Famarida ayyaman, kemudian beliau sakit beberapa hari, summa mata rahmatullahi taala alaih. Kemudian beliau wafat beberapa hari selepas itu. Disebut dalam Isabah, cuba tengok di bawah. Zakara ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, Sayyidina Ibn Abdul Bar telah meriwayatkan annal Hajjaj dakhala alaihi ya'uduh. Hajjaj ni dia memang orang panggil apa? Kira jenis tak tahu malu lah. Dia yang arahkan orang lelaki tadi pergi bunuh Sayyidina Abdullah bin Umar dengan cara yang licik tadi. Kemudian dia pergi lawat pula. Dia pergi lawat Sayyidina Abdullah bin Umar. Faqala lahu, man fa'ala bika ya Aba Abdurrahman? Siapa buat macam ni? Dia pergi tanya boleh. Faqala ma tasna'u bih? Sayyidina Abdullah bin Umar tanya, baik kalau kamu tahu, kamu nak buat apa kat orang tu? Maksudnya Hajjaj tanya, apa ni? Siapa buat ni? Dia kata, kalau kamu tahu, kamu nak buat apa? Qala qatalani Allahu illam aqtulhu. Moga Allah bunuh aku kalau aku tak bunuh orang tu. Tu cara orang jahat macam tu. Dia akan takut dengan nama Allah. Dia pakai hentam sebut ya. Qala ma araka fa'ilan. Sayyidina Abdullah bin Umar kata, aku tak tengok hang akan buat benda tu. Anta alladhi amarta alladhi naqasani bil hirbah. Nampak? Kamu yang telah mengarahkan orang yang cucuk kaki aku tadi dengan tombak tadi. Kamu yang arah. Terus ditunjuk kepada dia. Fi riwayatin annahu qala lil Hajjaj, anta alladhi amarta bi idqalis silah fil haram. Kamulah orang yang telah mengarahkan orang memasukkan senjata ke dalam tanah haram. Kamu orang ni. Ini orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena membawa senjata dalam tanah haram. Dibunuh pula salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Hajjaj Yusuf As-Saqafi ini berat orang ni. Puluhan ribu sahabat. Dan juga tabi'in termasuk ni dibunuh oleh beliau. Bunuh oleh dia, bukan beliau. Jangan boleh jadi beliau. Beliau ni orang yang mulia hormatnya. Asyhadatan wa iqamus salah wa fadluhuma. Qala sami'tu Rasulullah, baru masuk hadis. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud apa aku mendengar Rasulullah? Yani sami'tu sauta Rasulillah. Aku mendengar suara Rasulullah. Wa fi nusqatin an-nabi. Dan sebahagian nusrah sebut Nabi. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal islamu ala qamsin, ay ussisa ala qamsi qawa'ida. Islam diasaskan di atas 5 kaidah, 5 tiang serinya. Wa fi riwayatin li Muslimin ala khamsatin. Dan riwayat Imam Muslim di atas 5 asas. Ay khamsatu asya' au usul au usulin au arkanin. Khamsatu asya'i au usulin au arkanin. 5 perkara, 5 usul ataupun 5 rukun. Fal muradu awal muradu anna dinal islami yatahaqqaqu wa yujadu bihadhil qamsi. Jadi Islam ini yatahaqqaq wa yujad, ada dengan 5 rukun tersebut. Apa dia yang pertama? Syahadati bil jarri ala annahu atfun au atfu bayanin au badalun min qamsin. Syahadati, kenapa dibaca dengan jar? Ala annahu atfu bayan au badalun min qamsin. Sama ada dia atfu bayan ataupun dia badal kepada khams. Boleh juga wa yajuzu raf'uhu ala annahu mubtada. Harus untuk kita baca dia dengan rafa'. Syahadatu ala annahu mubtada, bahawa dia mubtada. Wal khabaru mahzufun taqdiruhu minha, dan khabarnya mahzuf, takdirnya minha. Boleh faham? Aw ala annahu khabarun li mubtada'i mahzufin taqdiruhu ahaduha. Boleh juga i'rab dia sebagai mubtada, khabarnya mahzuf, yang takdirnya ahaduha.
Yani ahaduha syahadatu an la ilaha illallah. Wa yajuzu aidan nasbuhu bi fi'lin mahdzufin taqdiruhu a'ni syahadata. Boleh i'rab berapa ni? 4 i'rab hadis. 4 i'rab. Faham hadis? Faham pilah. Angguk. Syahadati boleh baca, syahadatu boleh baca, syahadata ada. Boleh baca juga. Kalau syahadati i'rabnya atfu bayan ataupun badal kepada khams. Kan? Buniyal Islamu ala khamsin syahadati, karena dia badal ataupun atfu bayan kepada khams, atau dia i'rab sebagai mubtada khabarnya mahzuf. Takdir dia apa dia? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah minha. Nah, minha jadi khabarnya, jar wa majrur. Dan kemudian boleh juga i'rab khabar bagi mubtada'nya mahzuf. Takdirnya apa dia? Ahaduha syahadatu an la ilaha. Ahaduha tu jadi mubtada'. Boleh juga i'rab sebagai nasab. Nah, alal maf'uliyah. Dinasab kepada dengan sebab jadi maf'ul. A'ni syahadata. Syahadata jadi maf'ul bihi mansubun. Bagi takdir a'ni alla ilaha illallah. Jadi kenapa kena tahu i'rab tadi ni? Boleh baca 3. Nah, sah pada sudut lughah. Jadi kalau kita dengar ada orang baca buniyal Islamu ala khamsin syahadata alla ilaha illallah, kita kata apa syahadata apa ni? Salah tu. Ya, riwayat kita dengar syahadatu. Ada syahadati. Tamam? Tapi boleh baca dengan wajah lughah yang tepat, maka itu adalah bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akan bercakap dengan bahasa yang tepat pada lughahnya. Faham? Nah, maka bila kita baca dengan mana-mana wajah lughah, maka itu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa fi nusqatin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nusqah sebut wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqamis salah atau wa iqamas salah atau wa iqamus salah, boleh baca semua. Ay al-ma'hudatu syar'an. Apa maksud al-ma'hudatu syar'an? Ay salatul ma'hudah. Salat yang diketahui secara syarak. Apa dia salat yang ma'hudah syar'an tadi, yang diketahui secara syarak ni? Wa hiya khamsun fi kulli yawmin wa lailatin. Iaitu 5 waktu pada setiap hari dan sehari semalam. Wal muradu bi iqamatiha, dengan makna iqamah tu apa dia? Al-muhafazatu 'alaiha fi awqatiha ma'a istifai syurutiha wa arkaniha. Yani menjaga solat tersebut, 'alaiha yani 'ala salah, fi awqatiha fi awqatis salah, ma'a istifai syurutiha ma'a syurutis salah, wa arkaniha wa arkanis salah. Maksudnya kita menjaga solat pada waktunya dengan lengkap syarat dan rukunnya. Waqad warada fil hadis man hafaza 'ala salawatil khamsi, sesiapa yang menjaga ataupun melaksanakan salat 5 waktu, ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha, yakni dengan menjaga wudu'nya, waktunya, itu semua syurut. Rukuk dan sujud tu rukun. Ada syurut maksudnya yang bukan di dalam mahiyatil asy-syai'. Dia bukan dalam mahiyah atau bukan dalam perkara tersebut. Syarat maksudnya yang di luar daripada perkara tadi. Manakala rukun yang berada di dalam perkara tersebut. Wa ya'tarifu annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala, dan dia mengiktiraf bahawa salat ini adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kana jasaduhu haraman 'alan nar, maka haram jasadnya daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jasadnya haram daripada api neraka. Maksudnya ahli syurga. Boleh? Jadi orang yang jaga solat 5 waktu dan kemudian menjaga wuduk dan waktunya dan rukuk dan sujudnya, dijaga semuanya. Maksud kena mengaji maksudnya tentang solat. Wa ruwiya idza kana yaumul qiyamah. Diriwayatkan juga bahawa ketika hari kiamat nanti umira bi tabaqatil musallina ilal jannah. Diarahkan tabaqatil musallina ilal jannah, kelompok
orang-orang yang mendirikan solat ke syurga. Fata'ti awwala zumratin kasyams. Fata'ti awwalu zumratin kasyams. Maka datang kelompok yang pertama, wajah mereka seperti matahari. Fataqulul malaikatu man antum. Maka malaikat pun bertanya, siapa kamu? Qalu nahnul muhafizuna 'alas salah. Kami ini adalah orang-orang yang menjaga salat. Qalu kaifa kanat muhafazatukum? Bagaimana kamu jaga salat? Qalu kunna nasma'ul adhana wa nahnu fil masjid. Kami mendengar azan, kami dah duduk di masjid dah waktu itu. Azan waktu itu kami dah duduk di masjid. Ini orang yang menjaga salatnya. Sumata'ti, maksudnya suruh duduk pi awal di masjid sebelum azan. Maka wajah mereka seperti matahari. Seperti mana cepatnya mereka datang ke masjid, begitu cepatlah mereka masuk syurga Allah Ta'ala. Sumata'ti zumratun ukhra kal qamari lailatal badri. Seperti bulan di malam Lailah tu, bukan liyah tu. Ada lam jatuh tu. Jatuh lam kan? Ada jatuh lam kan? Tamam. Ini yang kedua pula, kelompok kedua datang wajah seperti bulan purnama. Fataqulul malaikatu, maka malaikat pun tanya, man antum? Qalu nahnu al-muhafizuna 'alas salah. Kami orang yang menjaga solat. Qalu kaifa muhafazatukum? Macam mana kamu jaga? Qalu kunna natawadda qabla al-waqti thumma nahduru ma'a sama'il adhani. Kami berwuduk sebelum waktu. Ni syarat dia. Sebelum waktu lagi dah berwuduk. Kemudian kami hadir ketika mendengar azan. Dengar azan terus pergi ke masjid. Wajah mereka seperti bulan purnama. Wajah yang terang benderang seperti matahari dah duduk di masjid dah. Summa ta'ti zumratun ukhra kal kawakib. Kelompok ketiga pula yang datang wajah mereka seperti planet-planet ni. Bercahaya seperti planet-planet. Fataqulul malaikatu, seperti bintang lah. Man antum? Qalu nahnul muhafizuna 'alas salah. Kami orang yang menjaga solat. Qalu kaifa kanat muhafazatukum? Qalu kunna natawadda ba'da al-adhan. Nampak? Kami berwuduk setelah azan. Maksud dari sini, setiap orang dinilai mendapatkan kedudukan dan cahaya di sisi Allah Ta'ala dengan sekadar bagaimana mereka iqbal ala salah. Mereka pergi menuju ke solat tadi, waktu macam mana keadaannya. Yang cepat, maka mereka akan mendapatkan cahaya yang terang benderang. Makin slow, makin terang, makin kuranglah cahaya dia. Maksudnya yang makin teruk lagi, pakai tak ada cahaya apa. Cuma masuk syurga, insya-Allah. Kalau masih tak keluar pada waktu. Waruya marfu'an atau hadis diriwayatkan secara marfu', awwalu man yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah. Tamam? As-salatu. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salata. Tamam. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalih wa in fasadat fasada sa'iru 'amalih. Yang perkara pertama yang akan dihisap pada hamba di hari akhirat nanti adalah solatnya. Tamam? Kalau baik solatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Kalau buruk solatnya, maka buruklah seluruh amalnya. Baik. Dan kemudian yang seterusnya, az-zakatu wa ba'du ma warada fi fadliha. Zakat dan perkara yang warid dalam hadis tentang kelebihan zakat. Wa ita'uz zakati, wa ita'iz zakati, wa ita'az zakati. Boleh baca semua. Ai daf'uha atau daf'iha li mustahaqqiha. Ini menyerahkan kepada yang berhak untuk menerima zakat. Wa summiyat zakatan, dinamakan zakat ini zakat, yakni wa summiyat hiya zakatan. Zakatan ini di Arab sebagai apa? Maf'ul
bihi al-thani wa maf'ul al-thani. Nah, summiyat, jadi dia punya dhamir dalam tu adalah ataupun ta tu summiyat tak ta'nis tadi. Tak ta'nis ni huruf ke dhamir? Huruf. Dan dhamir dalamnya hiya itu adalah naibul fa'il. Zakatan jadi maf'ul tsani. Li'annaha sababun fi zaka'il mali. Kenapa dinamakan zakat? Kenapa zakat dinamakan zakat? Karena dia adalah sebab kepada zaka'al mal. Fi zaka'il mal wa numuwihi. Dibersihkan harta dan ditumbuhkan harta. Wa husulil barakati fihi. Dan berhasil berkat dengan sebab perkara tersebut. Tamam? Dan husulul barakati fihi fil mal. Hi kembali kepada mal. Wa qad warada hassinu amwalakum bizzakah. Jagalah harta kalian dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah. Ubatilah penyakit kalian dengan sedekah. Ini ramai orang yang kurang ambil perhatian tentang masalah ini. Kalau kita nak bagi sembuh penyakit kita, banyakkan sedekah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan sembuhkan sakit kita. Wa warada ma dha'a malun fi barrin aw bahrin illa min adamiz zakati. Banyak harta yang telah dihancurkan, dihilangkan di bumi dan di langit, di lautan, melainkan adalah karena sebab tidak membayar zakat. Wa jaa inna man lam yakhruj az-zakah. Yakhruj az-zakata. Akhraja yukhriju. Minta maaf, lam yukhrij, bukan yakhruj. Inna man lam yukhrij az-zakata malihi, siapa yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, sallatallahu alaihi wujuhan minadh-dhulami awil halakati yasrifuhu fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan sallata alaihi wujuhan minadh-dhulmi. Maksudnya Allah Taala akan menghitamkan wajahnya awil halakati yasrifuhu fiha. Ataupun kehancuran yang akan Allah arahkan dia kepada kehancuran tersebut. Maka dihancurkan dia. Wa fil hadithi ma min sahibi dhahabin. Nah, berapa ramai di kalangan pemilik emas wala fiddatin la yuaddi haqqaha. Dan juga yang memiliki perak yang tidak melaksanakan hak bagi perkara tersebut. Illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaihum min narin. Safaihu min narin. Melainkan nanti di hari akhirat maka akan dipajangkan kepadanya dengan safaih min nar. Macam orang panggil apa? Pemanggang daripada api. Fatukwa biha jabhatuhu wa jambahu wa zahruh. Maka akan dibakar dahi dia, dua lambungnya dan belakangnya. Nah, maksudnya macam mana? Ni. Dia macam disalai tu. Kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Setiap kali dah sejuk, diulang balik api tadi dipanggang. Kemudian dia akan diulang lahu fi yaumin, pada satu hari yang satu hari tersebut qadar masanya adalah 50,000 sanah, 50,000 tahun. Ya. Kalau kena bakar 2 minit pun teruk dah, seminit pun dah hai, boleh rasa dah. Ni 50,000 tahun dipanggang. Macam mana? Hatta yaqdiyallahu baina al-ibadi, sehingga selesai Allah Ta'ala menghukum seluruh makhluk. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilal nar. Maka dia akan melihat sama ada dia ke syurga ataupun dia ke neraka. Selepas dia dah di tukwa ala nar. Nah, selepas dia dipanggang di atas api. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati kalau tak bayar zakat. Wa warada annahu yaji'u mal. Yaji'u malun. Nah, malu, minta maaf. Annahu yaji'u malu mani'iz zakati yawmal qiyamati tawqan fi 'unuqihi min nar. Nanti di akhirat akan datang harta orang yang menghalang zakatnya dikeluarkan, maka dia datang pada hari akhirat nanti sebagai pengikat di tengkuknya dengan neraka, dengan api.
Jadi dia diikat dengan api di tengkuknya. Lau anna dzalika tuqa atau tauqa wada'a aw wudi'a fid dunya lahtaraqat minhu. Kalaulah gelungan tersebut diletakkan di bumi, maka akan terbakar bumi disebabkan gelungan tadi. Wa taqatta'at bijibaliha, dan akan terputus bukit-bukitnya dengan sebab gelungan tadi. Wa yabisat biharuha, dan akan kering lautan di bumi dengan sebab gelungan tadi. Wa ma min 'abdin adda zakata malihi bi tibi nafsin, dan tidaklah seorang hamba yang melaksanakan zakat hartanya dengan penuh keikhlasan hatinya, illa jaa 'iqdan min nurin fi raqabatihi, melainkan akan datang satu gelungan rantai daripada cahaya diletakkan di tengkuknya, yushriqu nuru zalikal 'iqdi 'alal mu'minina yaumal qiyamah, akan bercahaya rantai tersebut ke atas golongan mukminin pada hari kiamat, hatta yamshiya fi nurihi 'ala as-sirat wa yadkhulul jannata, sehinggalah dia mampu berjalan dengan cahaya tersebut di atas titian sirat, dan dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu al-hajji wal umrati, al-hajju wal umratu wa ma warada min fadlihima, masuk haji pula. Wa hajjul bait aw wa hajjil baiti wa huwa wajibun 'alal mustati', wajib haji kepada yang mampu. Wa fi'luhu yukaffiru as-saghaira wal kaba'ira hatta at-tabi'at, dan perbuatan haji tersebut menggugurkan dosa kecil dan besar walaupun yang tabi'at. Apa tabi'at? Wahiya huququl adamiyyin. Walaupun dia berkait dengan hak anak Adam. Besar pahala ni. In mata fi hajjihi, kalau dia mati selepas haji. Au ba'dahu wa qabla tamakkun min adaiha, ataupun dia mati setelah haji sebelum dia mampu untuk melaksanakan hak anak Adam tersebut, ma'azmihi alaihi indal khudrah, dengan keadaan dia berazam kalau dia mampu. Tamam? Jadi ada dua keadaan di sini. Yang pertama, kita dapat faham haji akan menggugurkan dosa kecil dan besar, hatta yang termasuk dengan hak anak Adam. Kalau dia pencuri sebelum ni, dia pernah ambil harta curian, dan kemudian dia laksanakan haji, dan dapat hajinya mabrur, diterima oleh Allah Ta'ala, diampunkan harta dosa itu sekalipun. Itu kalau dia mati ketika haji. Baik, kalau dia mati setelah haji, haji dah selesai, dia balik dah. Dia syarat dia kena apa? Dia kena, sebelum dia mampu untuk melaksanakan ataupun membayar kembali hak anak Adam tersebut, kalau dia mati, dan juga dia berazam untuk membayar kalau dia mampu. Tidak dia mati sebelum sempat, maka dia diampunkan. Diampunkan dosanya tersebut. Wa dzakara Ibnu al-Imadi, kata Imam Ibnu Imad, anna hikmata tarakkubihi minal ha'i wal jim. Apa hikmah jim haji ni tergabung daripada ha dengan jim, hajj. Al-isyaratu ila anna al-ha'a minal hilm wal jima minal jurm. Karena isyarat kepada ha itu adalah hilm, kelembutan, dan jim itu adalah jurm, jenayah. Faka'anna al-'abda yaqulu ya rabbi ji'tuka bi jurmi ay dhanbi litaghfira lahu bihilmik. Ya Allah, aku datang dengan jurmi, dengan dosaku, kesalahanku, litaghfirahu bihilmik, untuk kamu ampunkan dosa aku tadi dengan kelembutanmu ya Allah. Maka hajju tergabung daripada ha, hilm, jim, jirm, yaitu jurm, yaitu jurm ijram ataupun jenayah yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Wala yajibul hajju illa marratan wahidatan fil umur. Tidak wajib haji melainkan sekali saja seumur hidup. Faqad warada man hajja hajjatan adda faradahu wa man hajja thaniyatan dayana rabbuhu wa man hajja thalatha hujajin aw hijajin harramallahu
sya'rahu wa basharahu 'ala an-nar. Siapa yang menunaikan haji sekali maka dia telah melakukan yang fardu. Siapa yang melaksanakan haji 2 kali dayana rabbahu, maka dia telah beri hutang kepada Tuhannya. Dia bagi hutang kat Tuhan. Apa dia? Untuk dibalas kepada dia dengan yang terbaik. Dan siapa yang melaksanakan 3 kali haji, salasa hijajin, jamak haj. Tamam. Nah. Hijajin. Kalau hujajin jamak hujjah. Hujaj jamak kepada hujjah. Hijaj jamak kepada hij atau hajj. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kulitnya, rambutnya daripada api neraka. Maksudnya apa dia? Ahli syurga. Tamam? Dan di sini menunjukkan bahawa menunaikan haji berkali-kali boleh ke tak boleh? Boleh. Dan orang kata daripada buat haji banyak kali, baik bagi kat jiran pula, jiran kita tak pergi haji lagi, contoh. Maka kata Maulana Syekh Ali Jumaah, tertanggung. Tanggung balik kepada orang yang menunaikan haji tersebut. Jangan kita sangka semua orang sama. Ada orang yang dia tunaikan haji bukan kerana tafakur, bukan kerana khuyala, tapi kerana dia merasakan dirinya berdosa, maka dia kena pergi haji lagi. Dia rasa tidak lengkap lagi, dia kena pergi haji lagi. Mungkin sebab tu. Macam orang duk pergi umrah banyak kali. Kerana dia merasakan dirinya ada kesalahan dan moga-moga Allah ampunkan dengan sebab umrah yang dia lakukan. Bukan kerana nak berbangga pergi umrah banyak kali. Kita bukan tahu hati orang. Husnuzan. Dan kita pun bukan tahu, mungkin dia dah bagi ke orang lain duit untuk orang tadi pergi haji, umrah. Jadi yang baik, yang pentingnya baik sangka. Wa wujubuhu 'ala at-taraqi 'inda Syafi'i, dan wajib 'ala at-taraqi. Imam Syafi'i kata wajibnya 'ala at-taraqi. Maksudnya bukan wajib 'ala al-fawr. Maksudnya bukan mesti terus buat haji, tapi boleh ditangguhkan. Wa bihi qala Muhammadun sahibu Abi Hanifah. Dan ini juga pandangan al-Imam Muhammad yang merupakan murid kepada Imam Abu Hanifah. Wa qala Malikun wa Ahmad 'ala al-fawr. Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan mesti wajib dengan segera. Wa bihi qala Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah, dan begitu juga yang disebut oleh Imam Abi Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah, berpandangan seperti Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa kadzalikal Muzani. Imam Muzani, anak murid Imam Syafi'i, berpandangan 'ala al-fawr. Wajib dengan segera. Baik, walau ta'arada al-hajj wan nikah. Kalau bertembung antara haji dengan nikah. Nak pergi mana dulu? Nak nikah ke nak buat haji? Duit ada. Dia nak nikah juga. Haji pun nak kena pergi buat, tak buat haji lagi. Fal afdalu liman lam yakhafil 'anata. Afdal bagi orang yang tidak bimbang melakukan zina, al fujur waz zina, taqdimul haji. Maka afdalnya adalah mendahulukan haji. Taqdimu i'rab dia apa dia? Jadi khabar. Wa liqa'ifil 'anati, dan orang yang bimbang dengan anat, yang bimbang kalau dia melakukan zina, taqdimun nikahi, dia dahulukan nikah. Tengok balik keadaan diri dia. Baik, macam mana dia nak tahu kata dia boleh zina ke tak zina? Diri dia. Kalau dia jauh daripada asbab tersebut, dia ada muru'ah. Cuma dia duduk fikir kata. Ni kalau memang dah jenis, kalau kata tak pergi, tak menikah, duit duk ada tu, dia memang duduk keluar dengan perempuan tu. Dia memang duduk keluar dah. Naik motor, pergi merata, beri senang-senang lenang macam tu. Ni bahaya. Baru nikah. Duit dah ada dalam bank. Patutnya cukup dah pergi haji ni. Nak nikah kan nak pergi haji? Nikah. Kalau kata dia takut akan berlakunya anat. Anat apa dia? Al-fujur wa zina. Melakukan dosa zina.
Tamam. Tapi kalau dia tak bimbang dengan perkara tersebut, maksudnya memang siapa tak ada perasaan tu. Dah dia ada tunang, dia ada orang yang dia duk cinta dah. Ya. Tapi bukan jenis jumpa, dan dia ada muruah. Dia ada maruah, dan dia memang tak akan buat benda tersebut kalau ikut dengan adatnya, dia tak akan buat lah. Keluar pun tak pernah, apa tak pernah. Lepas tu duk bimbang zina. Apa? Bimbang takut berzina lepas ni. Memang tu tak wukuk pun dalam otak dia aslan. Asalnya tak ada pun dalam kepala otak dia nak buat zina tu. Nah, tapi tak perlu bimbang. Tu dia tak termasuk dalam orang yang qaf anat. Nah, tak masuk orang yang bimbang dengan anat. Boleh? Jumpa jarang, telefon jarang, semua jarang-jarang. Lepas tu duk bimbang takut berzina nanti ikut mana. Nah. Tapi kalau hak jenis memang duk ada dah jalan dia, maka bertembung antara haji dengan nikah tu nikah dulu. Tamam? Bal yajibu alaihi dhalika in tahaqqaqa aw ghalaba ala dhannihi alwuqu' fi zina. Dan wajib kepadanya nikah kalau kata tahaqquq, memang benar dia akan zina lepas ni. Dah hampir dah berapa kali dah. Cuma tak berjaya. Nah, memang nak buat dah. Baik, ataupun ghalib dengan zan dia kata dia akan berlaku zina. Zina ni kena hati-hati. Hati-hati. Akhir zaman ni berat benda-benda yang macam ni. Lepas tu jangan buka peluang sangat. Perempuan jangan buka peluang sangat. Orang lelaki pun sama juga. Kepiah atas kepala pun tercabut. Janggut panjang sampai apa ni ke lutut pun terselok janggut. Jaga hati-hati. Selok janggut naik tutup muka. Hati-hati. Benda ni jangan main-main. Dan jangan sombong. Yang kata ada saya takkan terlibat benda ni. Tersuruh buat kemah lah. Tersuruh buat kemah. Hafal Quran 30 juzuk pun 2 kali hafal di 60 juzuk. Main dengan benda ni jangan duk terbiang. Orang Kedah kata jangan duk terbiang, jangan duk sombong. Minta kepada Allah, moga Allah lindung kita. Yang tu. Tamam? Dan jangan buka jalan. Jangan buka jalan. Perempuan macam mana pun kadang-kadang purdah ke. Purdah pula bukan selapis, 3 lapis. 3 lapis purdah. Tutup mata lagi, tutup dengan hidung mulut lagi, tutup habis semua. Balut sekali lagi dengan suara abang pula kan. Tak jadi. Main dengan benda ni, tak usah duk terbiang. Jangan duk belagak lah. Lepas tu jangan buka peluang. Perempuan pun jangan buka peluang. Pakai purdah untuk nak jaga agama. Pakai tudung untuk jaga agama. Jangan pakai tadi untuk nak gunakan dan kemudian dicantikkan untuk nampak ni trend baru dah ni. Trend pakai purdah. Pakai purdah tapi masih cantik. Orang pakai purdah untuk nak bagi orang tidak memandang berada pada ni pakai purdah untuk nak bagi nampak lagi cantik. Mata dia lagi melentik. Tak haram untuk dia zahirkan mata dia. Tapi elakkan daripada fitnah. Zaman dulu tak ada Facebook, tak ada Instagram. Zaman lah ada Instagram. Duk berjalan sambil tangan kat belakang macam ni. Ambil duk gerak-gerak, angin tolak, buat slow motion, buh dalam boomerang, kan? Buat pula dalam story, kaza-kaza dan sebagainya. Akhirnya jadi mangkuk. Faham? Mangkuk. Tak suruh buat gaya tu lah. Wa mislul haji al-umrah. Seumpama haji adalah umrah. Fahiya wajibatun 'inda Syafi'i fil umri marratan wahidatan. Dan dia wajib di sisi Imam Syafi'i dalam umur sekali seumur hidup. Umrah pun sekali juga dalam mazhab kita Syafi'i. Wa nuqila 'an Abi Hanifah wa Malik annaha sunnatun. Dan dinukilkan daripada al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahawa ianya sunnah, wa huwa qaulun lisy-Syafi'i. Dan ini qaul daripada Imam Syafi'i kata adalah sunnah. Haji adalah sunnah. Ini satu qaul daripada Imam Syafi'i. Tapi yang kuat, yang mu'tamad adalah wajib. Wa an Ahmad annaha fardun kal haji. Imam Ahmad kata dia juga fardu seperti haji. Tamam? Wa qad jaa fi fadlihima akhbarun katsiratun. Dan banyak riwayat yang disebutkan tentang kelebihan perkara ini. Tamam? Tengok di sini. Ada hadis cerita tadi yang masalah berkenaan dengan orang yang menunaikan haji 3 kali, maka diharamkan oleh Allah Ta'ala kulit dan juga rambutnya daripada api neraka. Tengok di bawah disebut, cerita menarik.
Awradahu al-Qadhi Iyad fi Shifa. Dalam kitab Shifa Qadhi Iyad. InsyaAllah nanti kita baca kitab ni. Wa awwaluhu disebutkan hukiya anna qauman atau Sa'dun al-Khawlani bil mustantir. Bil munastir. Bil munastir. Madinah Syarqi Tunis. Fa'alamuhu anna Kutamata qabilah min al-Barbar shimal al-Maghrib qatalu rajulan. Kutamah, kaum ni, qabilah daripada Barbar ni telah membunuh seorang lelaki. Wa adramu alaihi an-nar tulal lail, dan mereka membakar lelaki itu sepanjang malam dengan api lah. Falam ta'mal fihi syai', tapi api sikit pun tak bakar lelaki ni. Wa baqiya abyadal badan, badan dia tetap putih elok. Faqala la'allahu, maka mereka kata apa? La'allahu hajja thalatha hijaj, mungkin dia telah melaksanakan 3 kali haji. Qalu na'am. Qala huddithu anna man hajja hajjatan. Tengok. Maka disebut kepada Sayyidina Sa'dun al-Qawlani tentang perkara tersebut. Maka Sayyidina Imam Sa'dun al-Qawlani kata mungkin dia telah melaksanakan haji 3 kali. Dia kata dia betul. Maka kata beliau telah diriwayatkan kepadaku hadis anna man hajja thalatha hijajin harramallahu sya'rahu basharahu wa basharahu minan nar. Oh, itu dia. Ini kelebihan haji 3 kali. Nah. Jadi maksudnya haji dia 3 kali tadi haji yang mabrur. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat dia mesti haji mabrur. Bila sebut haji ni, haji mabrur maksudnya. Baik. Kemudian qauluhu minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi hajjan aw mu'tamiran wa mata ajrallahu lahu ajral haji wal mu'tamiri ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menunaikan haji dan untuk melakukan umrah dan beliau mati sebelum sempat menunaikan haji dan umrah, maka dijalankan, Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepadanya, pahala orang yang menunaikan haji dan pahala orang yang menunaikan umrah sampai hari kiamat. Ila yaumil qiyamah maknanya. Dia. Setiap hari dapat pahala tu. Allah. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrati ay i'tu bihima mutatabi'ain biduni fasidin kabir. Nah, lakukan, ikuti setelah di antara haji dengan umrah, nah, tanpa ada selangan yang panjang di antara haji dengan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba. Karena kedua-dua ini akan menafikan fakir dan juga dosa. Maksudnya akan tidak akan mendapatkan kefakiran dan tidak akan mendapatkan dosa. Kama yanfi al-kiru qabathal hadid, seperti mana api akan menghilangkan kotoran ataupun karat pada besi. Bila mana api kan dibakar pada besi, maka akan menghilangkan karatnya. Macam itulah orang yang mengikuti setelah haji dengan haji ataupun di antara umrah dengan umrah. Lepas umrah buat umrah lagi tanpa selang masa yang panjang. Itu maksud tabi'u bainal haji wal umrah. Ini dalil menunjukkan bahawa boleh melaksanakan haji dan umrah berkali-kali. Nah, dan tanpa perlu kita nak kata ke orang tu apa buat banyak-banyak kali, buat apa? Bagi ke orang lain sama. Tak apalah kalau boleh bagi. Tapi kalau dia nak buat tadi untuk diri dia dan dia kata ni je kemampuan dia yang boleh buat. Nah, dan dia orang panggil ada sebab dia kerana untuk nak dapatkan fadilat daripada hadis ni, ya boleh. Wa fi riwayatin fa inna mutaba'ata ma bainahuma tazidu fil umri war rizqi. Dalam riwayat sebut kata siapa yang mengikuti haji dengan haji ataupun umrah dengan umrah, maka akan menambahkan umur dan rezekinya. Ai yubaraku fihima, diberikan berkat pada kedua-duanya, harta dan juga umurnya. Hadis yang lain, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah dengan umrah, umrah kepada umrah. Maksudnya tidak diselangi, diikuti setelah umrah melakukan umrah yang kedua. Ini adalah kafarah di antara kedua-dua umrah tersebut. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannata. Illa al-jannatu. Tamam? Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Maksud apa ada lagi balasan yang besar bagi haji yang mabrur? Syurga Allah Ta'ala. Wa hukiya an Muhammad bin al-Munkadir, dikayatkan daripada Sayyidina Muhammad bin Munkadir, annahu hajja 33 hajjatan. Beliau telah melaksanakan haji sebanyak 30 kali haji. Falamma kana fi akhir hajjatin hajjaha
bila mana pada akhir hajinya yang dia tunaikan, qala wa huwa fi Arafat, maka dia pun berdoa di Arafah. Tengok di sini kan disebut kata umrah kan akan antara umrah dengan umrah, haji dengan haji akan menambahkan umur kan. Maka dia buat 30 kali haji. Pada kali haji yang terakhir sekali, dia pun angkat tangan doa, dia kata Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mawqifi hadha 33 waqfatan. Ya Allah, kamu mengetahui bahawa aku telah berada di sini di tempat mauqif di Arafah ni sebanyak 33 kali duduk. Fawahidatun min fardi, satu untuk fardu. Wasaniyah an abi, yang kedua aku lakukan untuk ayahku. Wasalisah an ummi, yang ketiga untuk ibuku. Wa ushhiduka ya Rabbi anni wahabtu 30 liman waqafa bi mauqifi hadha wa lam tataqabbal minhu. Dan aku bersaksi ya Allah, aku hadiahkan 30 ini yang baki ini kepada orang yang berwukuf di sini bi mauqifi, waqafa bi mauqifi, yang duduk di tempat wukufku ini, wa lam tataqabbal minhu, dan dia tak diterima, maka kalau dia duduk di sini akan diterima haji dia, insyaallah. Dia doa. Duduk tempat mana dia duduk, Allahu a'lam. Falamma dafa'a min Arafat ay rahala anha wa faraqaha nudiya. Bila mana beliau pergi daripada Arafah, maka diserukan suara kepada dia. Dengar suara, dipanggil ni hatif, dipanggil dalam bahasa sufi. Ya ibnal munkadir, atatakarramu ala man qalaqal karama wal juda. Wahai ibnal munkadir, kamu nak memuliakan orang yang alaman, kamu nak lebih jadi mulia daripada orang yang menciptakan karam dengan jud. Maksud kamu ingat, kamu boleh sebut macam tu, kamu akan menjadi, kamu nak jadi lebih mulia daripada Allah Ta'ala, maksud dia gitu. Wa izzati wa jalali, demi keizzahanku dan keagunganku, laqad ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi alfi am. Demi Allah, demi keizzahanku dan keagunganku, aku telah mengampunkan sesiapa yang berwukuf di Arafah, bukan di tempatmu saja, maksudnya bukan tempat kamu duduk saja, di Arafah seluruhnya, sebelum aku menciptakan Arafah 1000 tahun. Maksudnya dah ditetapkan perkara tersebut dengan jelas. Tamam? InsyaAllah Saum Ramadan wa akhbaru fi fadli dhalik, malam ini insyaAllah ta'ala kita akan habis. Kalau sambung sikit lagi ni, dia akan jadi malal. Dia, boleh. Ya, sila. Kum umrah. Ya, masih ada. Kalau buat haji tak buat umrah lagi, wajib umrah. Kecuali dia buat haji tamattu' ataupun haji qiran, yang dalam tu ada umrah dah. Dan umrah tu umrah kali pertama dia. Jadi masuk haji sekali. Dia termasuk dapat sekali yang telah selesai wajib. Kalau dia tak buat lagi, haji dia tak boleh nak pergi, dia pergi umrah ya. Umrah wajib dia. Lagi? Tak ada jarak. Jadi kalau kita buat umrah, dalam umrah yang kita buat tu pun kita buat umrah sekali lagi. Dalil kata yang pertama, boleh buat umrah banyak kali. Ada orang kata dah umrah sekali saja pergi Mekah. Mana Nabi buat banyak-banyak kali? Ni Nabi kata al-umrah bainal umrah kafaratun lima bainahuma. Al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Mana ila al-umrah mata? Mana-mana umrah. Sekali kita pergi umrah, buat sampai berkali-kali umrah. 7-8 kali umrah. Duduk 8 hari duduk di Madinah, di Mekah. Satu hari buat 2 kali umrah contohnya. Dah 16 kali umrah. Kalau larat lah. Orang buat sekali je sehari. Saya masa duduk di masa Mesir, masa sebelum kahwin, mula pergi umrah tahun 2007. Atau pergi umrah lah, haji tak pernah pergi. 2007 pergi umrah. Duduk 7 hari 8 hari di Mekah. Sehari 2 kali umrah. Dia siap lebih kurang 16 kali lebih kurang. Lepas tu tak buat dah. Lepas tu pergi duduk pergi mengaji. Kadang-kadang 8 hari adalah 3 kali umrah, 2 kali umrah saja. Sebab lebih itu saya pergi mengaji. Duduk dengan Syekh. Daripada pagi sampai ke petang, kadang sampai malam dengan Syekh. Ya tu. Lagi?
kilahuma. Boleh jadi dua-dua. Boleh jadi dia dengar suara malaikat Allah Ta'ala. Ataupun boleh jadi dia dengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang qadim. Nah. Ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewakilkan kepada malaikat berbicara dengan kalam Allah. Maksudnya dengan gunakan bahasa seperti hadis qudsi. Nah, macam tu. Maksud dia hikayatkan balik qaul. Boleh jadi dua-dua sekali. Faham? Tu hatif. Hatif maksudnya didengar orang panggil apa suara yang tertentu. Ataupun kalam Allah Ta'ala yang qadim. Nah, mustahil. Nah, diletakkan bagi pendengaran imam tadi untuk dia dengar kau tersebut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekejap lagi kita akan ke pelih untuk bacaan kitab Ayyuhal Walad jam 12 tengah hari lagi. InsyaAllah jadi boleh ikuti dalam apa ni live matin insyaAllah. Ada live matin? Dia pun buat live tak? Matin. Saya ada buat live kan? Ada kan? Tak tahu? Ada saja. InsyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdal as-salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة سعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر غفل عن ذكرك الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.